Assalamualaikum. So, saya harap sound okey ya. So, malam ni saya nak pasang bab tauhid af'al. So, bila awak duduk jalan ilmu tauhid ma'rifatullah, jalan sufi, jalan tasawuf. So, awak mesti ambil tahu ataupun belajar bab tauhid af'al semana kita, apa yang kita lihat, apa yang berlaku, segala perbuatan tu kita kena tetapkan pendirian kita semuanya datang daripada Allah. Tapi katalah pencuri, dia mencuri, dia mencuri, bila dia kena tangkap, dia kata sebab dia belajar ilmu tauhid ma'rifatullah lah, dia kata bukan saya nak mencuri, semua perbuatan ni semua Allah yang buat tu dia. Dia mula auta, So kalau bercakap macam tu tak boleh lah, Yang tu kita panggil, yang tu kau kira itu apa ni panggil? Memfitnah Allah Ta'ala. Ayat macam tu maknanya kita memfitnah Allah Ta'ala. Tak boleh. Apa yang awak buat, itu yang awak lah. So saya tak nak ulah lebih sebab bab tauhid sifat tauhid zat af'al ni awak dengar daripada apa ni? Daripada Profesor Dr. Abdul Manan. Dia akan cerita dengan jelas. Apa itu tauhid af'al? Apa itu perbuatan yang dikatakan perbuatan hakiki dan apa yang dikatakan perbuatan majazi? Dua keadaan perbuatan tu. Kena ambil faham betul-betul lah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, segala puji baginya yang dibagi Allah yang mematikan dan menghidupkan. Syekh Abdul Qadir melanjutkan mukaddimahnya dengan memuji Allah, melihat dari aspek sebahagian di antara perbuatan-perbuatannya. Dalam bab tauhid kita disuruh meyakini tentang keesaan Allah pada perbuatannya. Apa arti keesaan Allah pada perbuatannya? yakni segala apa yang terjadi pada makhluk ini, terciptanya sesuatu, binasanya sesuatu, dan segala fenomena yang terjadi pada makhluk ini, tentang rezeki mereka, tentang susah senang, tentang sakit dan sehat, tentang kaya miskin, tentang kejadian-kejadian yang berlaku dan sebagainya, hidup dan mati dan sebagainya. Segala fenomena alam yang terjadi semuanya kembali kepada perbuatan yang satu. Pembuat sebenar semua kejadian ini secara hakikinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan Tauhid Al-Af'al, yang menjadi kewajipan kita meyakini. Itulah sebahagian daripada makna La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah, yakni
tidak ada pembuat yang melakukan segala kejadian ini pada hakikatnya kecuali Allah semata-mata. Itulah keyakinan. Yang ni makna kita nak pegang apa sekalipun, itu adalah semua perbuatan Allah. Kita pegang yang situ. Tetapi kena faham tu, yang hakiki dengan yang majazi. Itulah yang dinamakan tauhid al-af'al. Maka antara perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah menghidupkan dan mematikan. Dan nama Allah yang berkait dengan perbuatan ini adalah Al-Muhyi Al-Mumit. Di dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik, kita akan temui nama ini. Al-Muhyi Al-Mumit. Dialah yang maha menghidupkan, dialah yang maha mematikan. Dengan arti kehidupan dan kematian semata-mata dalam kekuasaannya. Dialah yang menentukan. Semata-mata menurut ketentuannya. Hakikatnya seperti itu. Dan itulah yang wajib kita yakini. Dan itulah yang dinamakan tauhid al-af'al. Mengesahkan Allah pada segala perbuatan yang terjadi. Faham betul? Itulah hakikatnya. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala menjadikan kejadian-kejadian itu berkait dengan sebab musababnya. Dikaitkan dengan sebab musabab. Maka kaitan sebab musabab itulah adanya syarak. Kaitan dengan sebab musabab itulah adanya syarak. Kenapa orang ini dihukum? Kerana dia telah mematikan, yakni telah membunuh. Padahal pada hakikatnya yang mematikan itu adalah Allah. Tapi dengan sebab orang ini dan dengan kemahuannya, dengan usaha ikhtiarnya, maka syarak terkena ke atasnya. Dia dianggap membunuh dan akan dihukum sebagai seorang pembunuh. Jadi dalam kejadian ini hakikinya adalah Allah. Tapi sebabnya seperti apa yang ditetapkan Allah. Jadi dalam setiap kejadian ada pembuat hakiki dan ada pembuat yang majazi. Majazi. Pembuat yang majazi. Majazi dengan arti sebab. Sebab kepada kejadian. Pinjaman saja. Jadi dalam urusan kehidupan kita, kita berbicara adalah menurut qada sebab musabab ini. Tapi dalam keyakinan kita tetap meyakini tentang perbuatan yang hakiki, yaitu Allah. Kita tidak boleh untuk mewajarkan perbuatan buruk kita dengan menyandarkan kepada perbuatan yang hakiki. Tidak boleh. Faham betul. Perbuatan buruk yang kita lakukan tidak boleh disandarkan. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak boleh sama sekali kita menisbahkan kepada Allah atas perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Tapi dalam keyakinan wajib kita yakini segala apa yang berlaku itu adalah datang darinya. Jadi oleh kerana rahsia takdir ini rahsia Tuhan dan kita ditutup dari rahsia itu dan dilarang daripada mempersoalkannya. Itu urusan Allah. Urusan kita disuruh supaya berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha meninggalkan kejahatan. Itu bahagian itu. Itu je bahagian itu. Tapi dalam masa yang sama disuruh yakin adanya ketetapan-ketetapan yang melibatkan segala perkara, daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Kena faham molek. Sebab apa? Banyak orang gelicir sini. Banyak orang gelecoh sini. Terutamanya bila dia nak mewajarkan perbuatan.
Dan kalau Tuhan takdir berlaku, apa guna kita disuruh semayang, dia takdir dah lah. Ini bahagian kalam. Jadi itu bahagian rahsia. Tak payah soal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ada bab-bab yang kita tidak disuruh untuk menyelami benda. Termasuklah rahsia takdir Allah. Tapi disuruh yang meyakini ada di takdir. Apa yang akan ditakdirkan tidak disuruh. Tidak disuruh. Cuma kita disuruh supaya berusaha membuat kebaikan dan berusaha meninggalkan kejahatan. Itu bahagian kita. Apa-apa yang akan berlaku nanti itu urusan Allah. Yang penting kita mengusahakannya atau tidak. Itulah ukuran. Sama ada kita akan dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan keburukan atas usaha itu. Bukan atas apa yang akan terjadi. Atas apa yang diusahakan oleh manusia. Faham setakat, jangan nyelang lebih. Orang-orang yang terdahulu mereka telah berusaha melanggar larangan Nabi. Idza zukiral qadaru fa'amsiku. Apabila disebut tentang qada ni, yang tentang rahsia ni, fa'amsiku, Nabi kata, hendaklah kamu tahan, diam, jangan berbicara, jangan buat pandai-pandai dalam perkara itu. Nabi tahu sebab itu bab yang di luar kemampuan manusia. Tapi dalam sejarah ada golongan-golongan yang berani langgar batang larangan ni, dilanggar pagar ni, lalu berlakulah kesesatan, timbullah qadariyah, timbullah jabariyah dan bermacam-macam, timbullah murjiah. Kok langgar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bahagian itu saja kita disuruh. Jadi antara perbuatan Allah itu menghidupkan dan mematikan. Secara hakikinya Allah lah yang melakukan itu. Tapi secara majazinya, pinjamannya, sebab-musababnya manusia lah yang berkait. Atau sebab-sebab yang lain. Jadi tidak salah kita menisbahkan sesuatu perbuatan kepada makhluk secara majazi. Bahkan perlu kita menisbahkan perbuatan itu kepada makhluk secara zahirnya. Bila riwayat menyebut bila Nabi SAW mengejutkan Sayyidina Ali untuk berqiyamul lail. Kata Sayyidina Ali, sekiranya dikehendaki maka bangunlah aku, dan sekiranya tidak dikehendaki tidak bangunlah aku. Apa-apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu betul, tapi ternyata diletak pada tempat yang salah. Macam mana tu? Apa yang dikatakan itu tidak ada salahnya. Sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, bangunlah. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki, memang tak nak bangun. Apa yang dikatakan itu memang betul, tapi letak pada tempat yang salah. Dari segi keyakinan memang benar. Itulah yang wajib kita yakini. Tak akan berlaku kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah secara keyakinan. Tetapi secara muamalah, secara kehidupan, kita tak boleh nak buat modal situ. Lebih-lebih lagi untuk menutup kemalasan kita. Lebih-lebih lagi nak menutup kekurangan kita. Kita tak apa nak. Kalau lebih buah tu, kalau tak ada izin bangunlah aku, kalau ada izin tak bangun aku, padahal kita tak benar. Itu sebab satu tempat letak yang salah. Sesuatu itu menjadi salah bukan kerana ada kalanya. Sesuatu itu menjadi salah bukan kerana benda itu, tapi tempat letak tu yang salah. Semua orang tahu. So, yang ni video ni kan awak kena dengar betul-betul, kena ambil faham betul-betul. Jadi kalau awak cakap yang macam tadi tu, tu boleh dikatakan awak memfitnah Allah Ta'ala. Semua orang tahu bahawa kalau kita bersembahyang dalam kocek kita ada najis tokor dalam tu.
memang batal sembahyang. Memang batal. Tapi semua orang tahu bahawa orang yang datang sembahyang dalam perutnya pun ada juga. Tapi yang itu tidak batal. Kenapa? Kerana semua itu berada pada tempatnya. Kita belajar syariah, belajar fiqh kan. Kalau ada najis batal. Tapi batal kalau duduk dalam kocek. Tapi kalau duduk dalam perut, janganlah kita tahu semua orang bawa benda tu pada waktu disembahyang. Tapi tidak batal. Kenapa? Kerana memang itu tempatnya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu menjadi salah bila salah tempat letaknya. Sama juga tentang qada-qadar. Yang salahnya bukan keyakinan itu. Tapi kadang-kadang orang yang berselindung di sebalik qada-qadar untuk mewajarkan kesilapan dia, untuk menutupkan aiban dan kekurangan dia. Ini bahagian silap. Salah tempat letak. Bukan salah keyakinan. Salah tempat dia letak. Sebab tu Nabi bila mendengar jawapan daripada Sayyidina Ali tu, riwayat menyebut Nabi siapa katok peha dia ni. Gerang, tanda nak marah. Nak marah atas jawapan Sayyidina Ali. Padahal apa yang disebutkan itu tidak salah, tapi jawapan itu seolahnya nak mewajarkan sekiranya dia tidak bangun. Salah tepat betul. Jadi sebab itu kita tidak boleh berhujah di mahkamah. Kenapa kamu curi? Sudah ditakdirkan Allah. Kenapa kamu bunuh? Kalau tidak ditakdirkan, tak akan aku buat begini. Tak boleh. Tidak boleh. Tak boleh. Memang pada hakikatnya semuanya akan kembali kepada takdir. Cakap macam tu macam memfitnah Allah Ta'ala. Bahagian keyakinan dengan bahagian syariah dan muamalah. Dua benda yang perlu kita sama. Keyakinan perlu diyakini. Muamalah ini bahagian ini. Ini disuruh percaya. Ini bahagian kita disuruh usahakan. Biar faham boleh, biar siku boleh. Jadi berkait dengan menghidup dan mematikan itu urusan Allah. Bukan urusan manusia. Tapi manusia itu menjadi penyebabnya, yang itu dinamakan majazi. Dan tidak salah. Bahkan perlu kita menisbahkan perbuatan itu kepada manusia secara majazi, bukan hakiki. Baik, kenapa saya jelaskan ini? Untuk supaya tidak terkeliru kita. Ada orang keliru sini. Nanti tunggu saya akan apa yang saya nak jelaskan. Saya jelaskan ini dulu supaya tidak terkeliru dalam beberapa isu. Supaya kita fahami dulu mana yang hakiki, mana yang majazi, pinjaman. Dan memang perbuatan manusia perlu dinisbahkan kepada manusia, tetapi secara majazi. Sebagai orang yang mengusahakannya, tapi bukan penentu kejadian. Tidak salah, bahkan perlu. Boleh, bahkan perlu kita menisbahkan kepada manusia. Baik. Dalam menghidupkan dan mematikan ini, seperti yang kita yakini, itu memang kerja Allah semata-mata, tidak yang lain. Tapi bagaimana dengan dalam Al-Quran? Bagaimana dengan dalam Al-Quran? Allah Ta'ala menjelaskan berkaitan dengan kata-kata Nabi Isa. Wa uhyil mauta. Aku menghidupkan orang mati. Apakah Nabi Isa tidak ada tauhid ini? Nabi Isa sendiri menuturkan, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta, kata Nabi Isa. Aku telah menyembuhkan penyakit sofok. Aku telah menyembuhkan dan aku telah menghidupkan orang mati. Nabi Isa kata, aku yang menghidupkan. Sedangkan tadi disebut yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Itu yang saya jelaskan bahawa tidak salah menisbahkan perbuatan itu kepada makhluk, kepada manusia atas jalan majaz. Tidak salah. Maka kaitan daripada sini, kalau kita tak jelas tentang perkara ini, tak jelas perkara ini, keliru kita. Maka antara persoalan yang menjadi keliru dulu,
Ni kita nak kait kekeliruan yang timbul. Akibat tak jelas benda-benda macam ni. Mana hakiki, mana majazi. Boleh tak kita nisbahkan majazi? Tadi ayat Al-Quran dengan jelas memberitahu. Nabi Isa kata, aku menghidupkan orang mati. Dia menisbahkan kepada dirinya. Dan kita tahu, menghidupkan itu hanyalah pekerjaan Allah. Menyembuhkan penyakit itu hanyalah pekerjaan. Tapi Nabi Isa kata, aku yang menyembuhkan juga. Wa ubri'u, aku membaikkan, aku menyembuhkan. Fahamilah bahawa yang diucapkan oleh Nabi Isa seperti yang disebut dalam Al-Quran itu, bahawa itu adalah secara majazi dan boleh. Habis. So bab tauhid af'al yang ni awak kena betul-betul kena faham lah. Jadi kalau orang yang tak faham, dia sedap, dia bercakap. Dia kata, bila masuk mahkamah, saya bukan nak buat ni, inilah ketentuan Allah. Bila dah belajar bab ilmu tauhid makrifat Allah, tak boleh lah. Sebab kita letak pada majazi. So, kalau tidak orang membunuh, tak ada lah kena hukum. Tu dia. Tapi pada hakikat dia, kita kena letak benda tu, maknanya yang menghidup atau mematikan, itu adalah perbuatan Allah. So, awak dengarlah berkali-kali. Faham tu betul sebab yang benda ni kena diperhalusi. Bila diperhalusi, barulah kita tak cakap merapu. Bila kita letak pada Allah, engkau dah buat kerja tu, lepas tu engkau nak lepaskan diri, engkau letak pada Allah. Ni apa tu panggil ini memfitnah Allah Ta'ala. Tak boleh lah macam tu. So, bawalah sifat-sifat terpuji Rasulullah. Sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Jangan ada sombong, takbur, bangga diri, khianat, dengki. Baru kita boleh hidup dengan aman. Kalau tak dapat nafsu mutmainnah sekalipun, biar kita dapat sakinah. Okey, bye semua. Salam.